Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini cikgu nak bincang tentang soalan periksa, soalan periksa minggu lepas. Kita bermula dengan soalan bahagian A. Cikgu skip terus soalan objektif sebab nanti cikgu tahu awak semua ada teringatlah jawab apa kan. Jadi untuk bahagian A, kita ada dua soalan sahaja. Ada dua soalan sahaja. So seperti yang diketahui, bahagian A ni adalah soalan mengenai kemahiran eksperimen. Soalan kemahiran eksperimen. Jadi soalan ni sebenarnya, kalau awak tak baca buku pun, awak boleh jawab. Sebabnya dia ada teknik dia. Ada teknik dia. So dalam soalan kemahiran eksperimen ni, biasalah dia akan tanya sains proses skill. Daripada tingkatan 4 lagi cikgu dah ajar. Cara-cara yang terutamanya, yang pertamanya contohnya, dia akan tanya hipotesis. Daripada hipotesis ni, macam mana kita nak jawab soalan hipotesis, tapi mula-mula sekali tu, awak kena tahu dulu pemboleh ubah lah. Mana-mana eksperimen, keluarkan dulu pemboleh ubah. So, soalan pemboleh ubah ni memang wajib kita keluar. Sebabnya nanti dalam pemboleh ubah ni lah nanti awak nak keluarkan jawapan bagi hipotesis. Sebab dalam hipotesis dia kena ada pemboleh ubah. Kemudian bila dah kena pasti pemboleh ubah ni lah, awak boleh menjawab soalan melibatkan soalan pemerhatian. Dan juga soalan soalan inference. Banyaklah. So, apa-apa pun mulakan dengan mencari pemboleh ubah. Pemboleh ubah manipulasi, pemboleh ubah bergerak balas, dan last sekali pemboleh ubah dimalarkan. Jadi sama sahaja eksperimen apa-apa pun, dia akan bagi dulu tujuan tajuk dia tu, tujuan eksperimen dia. Contohnya bagi soalan ni, dia akan ceritalah, dia akan bagi tahu. Rajah menunjukkan eksperimen untuk, terus garis, mengkaji kesan saiz marmar. Awak boleh tahu kat sini, dia nak tahu saiz marmar terhadap kadar tindak balas. Eksperimen ini diulangi dengan menggantikan ketulan marmar dengan serbuk marmar. Jadi, daripada sini sahaja awak dah boleh keluarkan pemboleh ubah manipulasi. Ingat, pemboleh ubah manipulasi ialah benda yang berbeza. Benda yang berbeza tetapi berbeza yang datang dulu. Berbeza yang datang dulu. Kemudian kalau pemboleh ubah bergerak balas, dia berbeza juga. Tapi berbeza yang datang kemudian. Ataupun awak kata dia adalah keputusan eksperimen lah. Jadi kedua-dua ni, PM dan PB adalah perkara yang berbeza. So tengok kat sini. Daripada tajuk ni pun awak dah boleh nampak kan. Apa yang berbeza kat sini lah. Ni. Ketulan marmar satu, serbuk marmar satu. Jadi kita tahu ketulan dan serbuk marmar ni adalah dua benda yang berbeza yang pertama yang awak jumpa. Jadi bila perbezaan yang pertama cikgu dah cakap tadi, dia secara automatik akan menjadi pemboleh ubah manipulasi. So, kaedah yang pertama, awak boleh keluarkan PM dan PB melalui tajuk eksperimen. Itu daripada tajuk. Kaedah yang kedua, awak boleh keluarkan pemboleh ubah melalui gambar. Ni kaedah yang pertama, kita dah boleh nampak daripada tajuk. Kaedah yang kedua, daripada gambar. So bila awak tengok gambar, biasanya awak memang akan dapat dua gambar yang berbeza. Gambar satu, gambar dua. Langkah yang pertama, cari dulu perbezaan. Macam main tu lah, main perbezaan, cari-cari perbezaan. Cari beza dulu antara dua gambar. Jadi bila awak tengok gambar ni, buka lah mata luas-luas kan. Tengoklah betul-betul. Bandingkan kiri kanan. Yang ni ada kelalang kon. Sini pun ada kelalang kon. Yang ni dia guna asid ada klorik cair. Yang ni pun dia guna asid ada klorik cair.
Okey. Kemudian dia ada burette, ni pun ada burette. Dia ada kaki retort, ni pun ada kaki retort. Okey, ni semua sama. Yang ni dalam beaker ni, dalam besen ni letak air. Yang ni pun gambar sebelah dia pun dalam besen tu letak air. Lepas tu awak tengok yang ni dalam kelalang koin. Yang ni yang beza. Senang je. So, bila awak tengok, okey, yang ni dia guna ketulan mama. Yang ni dia guna serbuk. Okey, so situ adalah perbezaan yang pertama awak nampak. Jadi secara automatik dia akan menjadi pemboleh ubah manipulasi. Boleh. Okey, so pemboleh ubah dimanipulasi. Dalam gambar ni biasanya kita memang tak nampak pemboleh ubah bergerak balas. Okey. So dalam gambar pemboleh ubah bergerak balas mana cikgu? Tak ada. Okey, tak nampak. Dia tidak dizahirkan. Dia tidak dizahirkan. Okay, kerana pemboleh ubah bergerak balas biasanya adalah keputusan eksperimen yang akan ditunjukkan melalui jadual. Ni jadual. Okay, melainkan kalau awak buat sendirilah eksperimen tu, awak buat sendiri secara live, buat kat mamal. Jadi awak akan nampaklah keluarnya isi padu gas tu, keluarnya gas. Jadi bila awak ambil ketulan mama, campurkan dalam asid hidroklorik, jadi dekat dalam burette tu awak akan nampak ada bubble keluar. Okey, awak akan nampak ada gas keluar. Ketul. Gas lah, macam gas. Awak akan nampak. Tapi dalam gambar sekarang ni, dalam kertas soalan tu awak tak nampak lah. Kan? Kalau nampak pelik pula. Jadi, dia dizahirkan melalui jadual. Jadi secara automatik bila diberi jadual, awak akan terus jumpa pemboleh ubah bergerak balas. Okay, awak akan jumpa pemboleh ubah bergerak balas. Okey. Faham Jadi pemboleh ubah bergerak balas ialah keputusan eksperimen yang akan ditunjukkan melalui jadual dalam soalan. Okey. Jadi dalam tajuk boleh tak awak jumpa pemboleh ubah bergerak balas? Boleh, tapi awak tak dapat ukur. Contohnya dia kata mengkaji kesan saiz marmar terhadap kadar tindak balas. Jadi dekat sini awak dah boleh tahu kadar tindak balas adalah pemboleh ubah bergerak balas, tapi kita tak boleh ukur. Kita tak nampak macam mana kadar tindak balas tu, macam mana mana. So kita tak nampak. Jadi apa yang awak nampak dalam eksperimen tu adalah isi padu gas yang terkumpul. Awak akan dapat tengok pada akhirnya nanti, di ruangan burette ni, bila dah berlaku tindak balas, akan ada gas yang dibebaskan dalam air ni. Okey, so akhirnya nanti dia akan jadi macam ni lah. Okey, ni adalah burette. So dia akan ada ruang kosong. Ni adalah air. So ruang kosong ni adalah isi padu gas. Semakin banyak ruang kosong ataupun semakin tinggi ruang kosong tu menunjukkan semakin banyak isi padu gas yang dibebaskan. Kalau gambar yang sebelah ni ketulan, ruang kosong dia kecil lah sikitnya. Ni air. So ini adalah isi padu gas. Tapi dalam gambar yang ni dia tak tunjuk lah, sebab dia andaikan dia tak buat lagi eksperimen ni. Sebab tu diberi jadual. So bila diberi jadual, okey, biasanya cikgu cakap kalau jadual sebelah kiri ni adalah PM, sebelah kanan tu PB kan? Tak boleh. So dalam eksperimen yang ni, eksperimen tindak balas, awak tak boleh gunakan teknik tu lah untuk keluarkan PM dan PB. Tak boleh. Okay, awak tak boleh kata pemboleh ubah manipulasi masa. Salah lah. Okay, kalau awak ambil daripada jadual, awak pun kata PM masa, PB isi padu. Salah lah bahagian masa. Bahagian PB je lah awak akan betul. Okay. So, dalam eksperimen ini, awak tak boleh guna konsep jadual sebelah kiri PM, sebelah kanan PB. Tak boleh. Okay. So, dalam eksperimen yang ni, hanya bahagian kotak PM ni sahaja yang betul.
Jadi PM awak akan ambil isi padu gas yang terkumpul. Tak payah salin lah CM padu 3 tu, tak payah salin. Awak ambil saja isi padu gas yang terkumpul. Okey, jadi PM dia akan jadi pemboleh ubah manipulasi, dia akan jadi saiz. Saiz marmar. Ataupun kalau awak tak jumpa perkataan saiz tu, awak nak salin balik. Ketulan marmar dan serbuk mama pun boleh. Awak nak buat 2. Boleh. Tak ada masalah. Boleh. Yang penting kena buat 2 lah. Jangan salin 1 saja. Okey. Jadi, pemboleh ubah dimanipulasi ialah saiz marmar iaitu ketulan ataupun serbuk. Okey, yang ni awak dapat dari mana perkataan ni? Dapat daripada gambar ni tadi. Sebab tu cikgu kata pemboleh ubah manipulasi boleh dapat daripada gambar. Iaitu perbezaan di antara 2 gambar. Kemudian, pemboleh ubah bergerak balas. Kebiasaannya kita rujuk jadual. Okey, yang ni cikgu dah cakap tadi. Kita rujuk sahaja jadual. Jadi, directly awak terus ambil tajuk jadual yang kedua ni. Salin je balik. Pemboleh ubah bergerak balas ialah isi padu gas terkumpul. Okey. Kemudian, lengkapkan terus. Mesti dia akan tanya pemboleh ubah dimalarkan. Okey, pemboleh ubah dimalarkan ialah objek dalam ni, radas. Okay, radas. Lalu pelajar confuse. Awak tengok bahan dan radas yang digunakan. Biasanya kita akan guna bahan. Okay, senaraikan dulu. Dalam eksperimen ni, apa benda yang bahan? Bahan tu ialah benda yang bila kita guna, dia dah habis. Dah tak boleh guna dah. Kalau kaki retort, bukan bahan. Kaki retort ialah radas. Okay? Radas ialah benda yang kita guna, lepas tu kita simpan elok je semula. Contohnya kaki retort. Kaki retort ialah radas. Besen ialah radas. Apa lagi tu? Kelalangkun ialah radas. Kan? Apa lagi awak nampak? Tu je lah kan. Burette tu pun adalah radas. Jadi, untuk pemboleh ubah dimalarkan, ingat ni, radas tak boleh diguna. Tak boleh. Tak boleh guna untuk dijadikan pemboleh ubah dimalarkan. Tak boleh. Jadi, jangan sesekali awak guna. Contohnya awak kata, pemboleh ubah dimalarkan besen, kelalangkun, burette. Tak boleh lah. Cikgu cakap ni sebab ada yang jawab macam tu. Tak boleh. Yang boleh digunakan sebagai pemboleh ubah dimanipulasi hanyalah bahan sahaja. Bahan sahaja. So, dalam kes ni, bahan satu sahaja yang diguna. Bahan tu ialah bila kita guna, dia dah habis. Apa dia? Air. Kan awak guna air? Tak adalah air tu awak cuah lepas tu kan. Ataupun satu lagi kat situ, asid hidroklorik. Hidroklorik. So, hanya 2 benda ini sahaja yang boleh dijadikan pemboleh ubah dimanipulasi. Ni boleh. Boleh. Tapi awak tak boleh letak air je. Tak boleh duduk sorang-sorang dia. Tak boleh. Awak kena ada perkataan dekat depan ni. Ataupun kita panggil dia punya parameter. Dia kena ada parameter. Contohnya kalau air, ingat teruslah. Kalau air tu terus je buat isi padu. Tak payah pening-pening. Kalau awak nampak air, kalau awak nampak asid hidroklorik, maksudnya ada benda cecair lah. Awak nampak benda cecair macam ni. Tak payah fikir jauh-jauh. Terus je hafal. Terus je guna isi padu sebagai pemboleh ubah dimalarkan. Isi padu. Okey. So, hanya bahan sahaja yang boleh dijadikan pemboleh ubah malar. Jadi, ingat balik. Pergi balik pada soalan kita. Okay, dia mesti akan tanya, pemboleh ubah. Tapi dalam soalan ni, dia tanya bergerak balas dengan malar. Jangan awak ingat manipulasi pula. Jadi tak ada masalah lah. Awak salin je balik yang kita dah identify tadi. Salin semula. Faham? Ada faham?
Cikgu nak bergerak kepada soalan seterusnya. Okay. Dia tanya hubungan antara saiz marmar dan isi padu gas yang dikumpul. Okay, hubungan. Bila soalan hubungan, okay, dia mesti ada perkaitan antara PM. Okay, PM ni adalah saiz marmar. Isi padu gasnya adalah PB. Okay, mula-mula sekali. Fikir dulu. Mana yang datang dulu? Saiz marmar dulu kan? Okay, saiz marmar dulu yang pertama. Kemudian barulah keluar isi padu gas. Jadi susunan ayat tu biar letak saiz marmar dulu dekat depan. Barulah diikuti dengan isi padu gas. Okay. So soalan hubungan awak boleh buat seperti soalan hipotesis. Okay. Boleh buat macam soalan hipotesis. Jadi awak akan jawab semakin, yang ni yang markahnya ni. Dia punya parameter ni. Okay. Awak kata semakin kecil saiz marmar. Okay. Semakin banyak ataupun awak kata semakin tinggi isi padu gas yang dikumpul. Okay. Apakah faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas dalam eksperimen ini? Ialah saiz lah. Saiz marmar ataupun awak kata saiz bahan tindak balas. Saiz bahan tu lah. Kalau saiz tu kecil, lebih senang hasil tindak balas dia tinggi. Kalau saiz dia besar, tindak balas dia rendah. Nyatakan satu kegunaan gas yang dikumpulkan di dalam burette. Ini ramai yang juga yang confused, yang salah. Gas tu awak fikirlah dulu. Gas apa? Kan? Itu je jawapannya. So, gas apa? Gas apa? Oh, gas carbon dioxide. Gas yang dibebaskan ialah gas karbon dioksida. Kemudian soalan tanya kegunaan gas yang dibebaskan. Maknanya dia tanya kegunaan gas karbon dioksida. Okay, so senang je lah. Jawapan dia untuk fotosintesis dah dapat 1 markah. Okay. So semua overall untuk satu soalan adalah 6 markah. Okay. So untuk pagi ni itu saja yang kita akan bincang satu soalan saja. Kemudian apa yang cikgu nak awak salin semula soalan ni dalam buku latihan dan tuliskan jawapan yang betul. Kemudian PM cikgu, cikgu nak tengok. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih.